بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 55, sambungan perkara-perkara yang makruh dalam solat. Jadi kita sambung kepada perkara yang bawah empat dah. Okey, perkara yang keempat. 1, 2, 3 dah baca. Kita ulang balik secara ringkas. Yang pertama, berpaling ke kanan atau ke kiri dengan muka. Paling kanan kiri dengan muka tanpa keperluan, makruh dalam solat. Yang kedua, menutup mulut dengan kain dan sebagainya, melainkan ketika menguat. Jadi solat makruh kita menutup mulut dan muka. Kalau ditanya kenapa kita pakai mask, itu cerita lain. Yang kita pakai mask kita tutup, itu cerita darurah. Mana cerita biasa-biasa tidak ada darurah, maka makruh kita menutup mulut dan hidung sekali. Yang ketiga, menyingkapkan rambut dan pakaian. Mana kita ikat rambut dan juga kita gulung pakaian, sama ada tangan baju ataupun kaki seluar kita. Makruh. Kecuali pada kaki seluar ada hadisnya yang mengatakan tidak lebih daripada buku lali, itu cerita lain. Maka dah dibincangkan dengan panjang lebar minggu lepas. Baik, kita masuk pada malam ini. Perkara yang makruh dalam solat yang keempat. Jangan buat. Meludah ke hadapan. Meludah ke hadapan atau ke kanan ketika solat. Tetapi dibolehkan berludah di sebelah kiri atau di bawah tapak kakinya jika ia bukan masjid. Jika ia masjid maka hukumnya haram, kerana disebutkan dalam satu hadis. Tengok kat bawah hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bisaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, meludah dalam masjid adalah sesuatu kesalahan dan kifaratnya. Kifarat ni denda. Kalau kita buat kena denda. Mana bayar saman? Kena bayar saman. Apa dia dendanya? Samannya. Hendaklah ditanamkannya. Artinya kita kena tanam balik ludah kita. Kalau di atas tanah, atas pasir, kalau atas kapek, kita kena basuh mula. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ludah
Ludah ni menunjukkan benda yang tak elok lah ludah. Air liur dia tidak najis. Sebab tu bila kita solat, kita boleh menelan air liur. Bulan puasa kita boleh telan air liur selagi dia tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak bercampur dengan daging ke, tidak bercampur dengan apa dia isi ayam ke, tidak bercampur dengan sayur ke apa-apa yang kita makan yang lekat celah-celah gigi. Kalau itu keluar kita telan, maka batal. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati kalau sengaja. Jadi air liur sahaja tanpa percampuran dengan bahan-bahan lain ataupun tidak bercampur dengan darah. Kita bukan jenis gusi berdarah. Maka air liur suci, bersih. Tidak ada apa-apa, tapi perbuatan meludah adalah perbuatan yang tidak elok. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau kita marah orang, kita ludah. Fui. Ludah sekali. Contoh. Makna kita marah. Makna ludah tu perbuatan kasar, perbuatan yang tidak elok sebenarnya. Baik, kalau dalam masjid tiba-tiba, kalau dalam solat kita solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, tiba-tiba contohnya keluar daging ataupun apa-apalah makanan, jadi dia duduk main ke atas lidah, sat ke depan, sat ke tengah, sat ke dalam, sat ke kanan, sat ke kiri, dia duduk musing makanan. Bila kita baca dia musing, kita nak baca payah, tak baca tak boleh, Fatihah kena baca. Bila kita baca dia duduk musing, takut tertelan. Maka kita nak kena buang. Bila kita nak kena buang, bila kita mengeluarkan sesuatu daripada dalam mulut, itulah nama dia ludah. Sama ada yang keluar itu air liur ataupun yang keluar itu apa dia makanan, nama dia ludah. Kita keluarkan sesuatu daripada dalam mulut, keluar, maka nama dia ludah. Al-bisaku Arab panggil. Oleh kerana meludah ni tidak elok, maka kalau dalam masjid ludah sebelah kanan tak boleh. Sebab sebelah kanan ialah sebelah yang dimuliakan. Belah kanan ni dimuliakan. Orang panggil orang kanan. Kalau kita sebut orang kanan, atau orang paling dimuliakan oleh kita, ni orang kanan saya ni, mana paling dekat. Mana belah kanan dimuliakan, tak boleh ludah belah kanan. Depan tengah solat. Mana bila kita solat kita menghadap kiblat. Maka kalau kita ludah, seolah-olah kita meludah ke arah kiblat. Kiblat arah yang sangat mulia, kiblat ni. Kita solat wajib menghadap kiblat. Hak lain-lain tu kita sunat, baca Quran pun sunat menghadap kiblat, tidur sunat menghadap kiblat. Tiba-tiba kita pergi ludah, tak boleh. Makruh. Tuan-tuan, kanan makruh sebab dimuliakan sebelah kanan. Depan masa kita solat makruh. Masa lain tak apa. Masa lain kalau bukan arah kiblat tak apa. Masa solat, bila kita nak meludah ke arah depan, dia arah kiblat, makruh. Maka kiri boleh ke tidak? Kita nak meludah ke arah kiri, boleh atau tidak? Jawapan dia, kalau bukan masjid tak apa. Mana kita solat di rumah, solat sunat tahajud, bangun malam-malam, tiba-tiba ada sesuatu dia masuk ke mana tak tahu, jadi kita kanan tak boleh ludah, makruh. Depan arah kiblat tak boleh, kita ludah kiri. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dalam masjid tak boleh, kanan tak boleh, depan tak boleh, kiri tak boleh, belakang lagi tak boleh. Sebab apa tak boleh belakang? Sebab apa tak boleh ludah belakang? Batal solat. Kalih kot tu. Dada lari je. Batal tu, bukan makruh, dah batal ludah belakang. Kiri kanan makruh sebab dada masih menghadap kiblat. Depan makruh sebab dada masih menghadap kiblat, tak batal. Kiri pun sama, dada kalau ke belakang memang batal sebab kita sudah lari dada kiblat arah kiblat. Jadi nak buat macam mana? Nak baca tak boleh, duduk musing depan, belakang, tengah, kiri, kanan ni. Pening kepala.
Tu imam nak rokok tu, kita Fatihah tak habis, duk musing. Nah, maka kitab-kitab fiqh sebut ludah di hujung tangan baju. Belah kiri lah, jangan belah kanan, belah kiri. Sini. Sebab tu pakailah baju tangan panjang. Sama ada jubah ke kurta ke t-shirt tangan panjang, biar tangan panjang baju. Datang masjid jangan duk pakailah baju tangan pendek. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, di rumah pun masa solat janganlah pakai baju tangan pendek kalau boleh. Pakai baju tangan panjang. Sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah fiqh kata, di segi ilmu fiqh kita tutup aurat sah dah. Syarat sah solat tutup aurat. Mana kita pakai kain pelikat kita pakai, kita gulung sampai atas pusat, bawah lebih lutut sah dah. Fiqh kita mengaji 3 ilmu kan. Akidah ngaji, fiqh ngaji. Nu bahagian akhlak macam mana? Akhlak dengan manusia pun kita kena jaga. Ini kan pula akhlak dengan Allah. Kita nak mengadap dia tak pakai baju. La ilaha illallah. Orang pergi mengadap sultan dah tak pakai baju. Pergi mengadap sultan Salahuddin. Baju tak pakai. Ampun tuanku. Masuk dalam 15 tahun. Mengadap sultan tak pakai baju. Bodoh. Sultan manusia. Ni Allah takkan kita solat kita tak pakai baju. Walaupun fiqh kata sah. Itu fiqh makna kalau kita tak ada baju. Tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati, miskin papa kedana, ada cuma kain pelikat tu pun gilik dengan isteri. Kita solat dulu, isteri tak boleh jadi makmum. Sebab apa? Dia tunggu kain kita pakai. Habis salam bagi ke isteri. Soal satu kain, baju memang tak ada, kain pun satu, baju tak ada. Tak apa tu sekarang ni. Ni baju 15 apa? Almari. Allah, baju banyak. Tiba-tiba solat tak pakai baju. Nah, Allah, teruk sungguh punya manusia. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang pakai baju, pilih hak tangan panjang. Mudah. Ludah. Makanan ni kita ludah tu bukan najis pun. Kalau najis batal solat kita sebab pakaian kita kena najis. Dia bukan najis dalam mulut kita. Cuma kita takut tertelan. Ludah sini. Nanti dah bagi salam semua. Di rumah kita tak apa, di rumah kita. Di rumah kita jentik itu selesai. Di masjid jangan. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni masjid jangan. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati ni rumah Allah ni. Duduk saja sambil-sambil dengar kuliah. Nah, kaki kita dia melupas lagi. Kulit keluar kita pun tarik. Tu atas ni. Dalam masjid ni, rumah Allah, kat rumahmu. Faham rumahmu? Jangan buat. Lagi teruk ni. Korek tai hidung. Lepas tu dalam masjid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Han datang daripada mana? Sendiri. Tahu sendiri? Sendiri. Tak tahu tanya Cik Nan. Sendiri tu di mana? Baik. Kira wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Kalau baca surah Yasin, wajah amin aqsal madinah. Datang daripada tempat yang paling hujung kali. Tu sendiri. Kau belah baling hak ujung kali dekat gerik. Nama dia sendiri. Baik. Datang daripada mana? Sampai tai hidung korek lepas dalam masjid gitu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati, jangan korek hidung depan orang, tak boleh. Tak ada adab. Jangan korek hidung depan orang. Jadi ini di antara adab-adab yang kita kena jaga. Jadi dalam masjid belah mana pun tak boleh. Bukan masjid hanya boleh sebelah kiri, itu pun mula belah ni lah mudah tuih di tangan kita, mudah kita. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Dia ludah bukan dalam solat pun kiri. Kalau nak ludah kiri dengan syarat tidak ada orang. Syarat dia. Kalau kita tidak, kita duduk belah mana? Bini kita belah mana?
Mana kalau kita duduk belah kanan, bini belah kiri, nak ludah belah mana? Ludah belah kiri, kena katok dengan dia. Itu ludah atas dia. Kalau kita belah kiri tak apa, kita belah ni. Ni bini kita ada, tak boleh dah juga dah ada orang. Kita naik motor, no, rasa nak ludah. Kanan jangan ludah. Depan jangan ludah, memang kena kita sendiri. Fui, piu kena sini. Dah kita pakai topik ledah, kita tarik naik atas. Fui, piu mai balik. Dia angin ya. Depan memang kita tak ludah kalau naik motor. Kanan pun jangan. Kiri. Itu pun kalau tidak ada orang. Kalau ada bunyi motor di belakang reng, ludah juga. Mapuh kah? Fui, habis. Oh, nak kena jaga ni suka-suka hati ludah. Tak ada ngaji punya orang. Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Dah ada orang tak apa. Mana kita ludah di kita je lah. Jangan ke kanan, jangan ke depan, jangan ke kiri sebab ada orang, ludah kita sendiri. Baju kita tak apa. Jangan kena baju orang. Tuan-tuan, baju kita tak apa, jangan kena kapek masjid. Kita dengan masjid tu lebih suci daripada kita. Tuan-tuan, maka biar kita kotor, jangan masjid kotor. Korek hidung pun sapu di baju kita sendiri. Jangan letak atas kapek. Beringat. Kuku kita patah cabut, buh dalam poket dulu. Poket kan ada. Baju kena buat poket lah baju. Tu tujuan letak buat poket, bukan buah duit. Bubuh pernah macam tu. Kita nyamuk atas nyamuk. Pak nyamuk. La ilaha illallah. Bangkai hang letak atas kapek masjid. La ilaha illallah. Ambil bangkai tu, tak dalam baju. Seekor tak apa, tak batal solat. 150 ekor tak? Dia banyak sangat. Bangkai tu banyak sangat batal lah. Seekor 2 tak batal. Ada semua mati, ambil buh dalam pakai baju tu. Baju kita tak apa, jangan masjid kotor. Jaga masjid. Tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tempat-tempat yang kita tak boleh nak meludah sebelah kiri ada. Di antaranya kereta. Sebab kita di Malaysia, kereta kita belah kanan steering. Negara hak steering belah kiri, beres. Belah kiri steering, beres. Tui. Tu belum. Beres belah kiri. Yang kita belah kanan. Nak ludah kanan tak boleh. Buka belah kiri. Wih ludah, masuklah kapet dalam atas kucing balik. Tak lepas. Bila kita buka tingkap, cermin tingkap, angin masuk, kita ludah, dia tolak masuk balik. Lagi dahsyat, bini duduk sebelah. Wih. Lalu depan bini, cium. Dahsyat. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Nak ludah. Mana kereta kita, dah kita duduk belah kanan. Tak boleh ludah belah kiri sebab nak ludah tu jauh. Buka belah kanan. Sudah. Dah tak boleh buat kiri, tak apalah kanan. Bila boleh buat kiri, jangan buat kanan, buat belah kiri. Nak kena ajar tu satu. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Kita jenis puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis. Kalau kita puasa, jangan buka puasa di rumah. Bukan wajib buka puasa di rumah. Mari masjid. Sambil-sambil bawa kereta, tiba-tiba azan. Dekat-dekat depan tu dah azan. Buka. Makanan kita dah sediakan dah ni. Ni makanan dah sediakan dah. Sebelah kiri kita. Sebab steering kita sebelah kanan. Kita letak di atas cushion sebelah kiri. Isteri kita tak ikut. Sebab dia baru beranak. Tak ikut. Jadi bila kita nak makan, kalau kita nak ikut hak Nabi kata makan dengan tangan kanan, teruklah kita ni. Nak ambil kot mana ni? Duk ambil ni masuk longkang, kata longkang. Maka tak apalah, dah tak boleh kanan. Ambil lagi, tarik situ, hak kanan ambil suat. Tu tak erti. La ilaha illallah. Ni tu. Ni orang mengaji tak habis. Dia ikut biji. Darurah kan darurah lah. Mengaji biar habis. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Apa yang perlu kita buat, kalau dah tak boleh jadi darurah, maka bolehlah buat hak dilarang. Asal tak boleh kiri, Nabi tak bagi.
Kul bi yaminik, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Tapi dah payah ni, dah payah, ambil lah kiri tak apa, tarik mai, ambil kanan suap mulu. Kan bayar buah kurma ya, takkan buka puasa dengan laksa. Jadi kena faham nah, buka puasa dalam kereta sudahlah, jangan duk buka puasa di rumah, lambat dah kita mari solat. Takbir tu ihram lepas tak ada. Pakai mari tu imam rakaat kedua ketiga rugilah kita. Nah, buka puasa 3 biji kurma selesai. Solat, dengar kuliah, lepas isyak balik pi situ je, jangan balik terus. Dah pi kiri sampai traffic light, U-turn ke kanan, masuk kiri, nasi Arab. Baik ya. Nah, baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu. Bab ludah. Baik, kalau kita solat, waktu tengah solat tiba-tiba banyak gangguan, setan lah ganggu kita. Macam mana kita nak buat? Tuan-tuan, kita dah baca dah sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim baca. Dia duk ganggu juga. Tapi nak buat macam mana bila gangguan? Nah, seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, bila saya solat ni, setan datang kacau gangguan, ganggu saya, ganggu bacaan saya, ganggu solat saya. Nabi kata, zalika syaitanun yuqalu lahu khinzib. Itulah nama dia syaitan yang digelar khinzib. Mana syaitan ni dia ada tugas masing-masing. Nah, tugas bahagian ni ada nama dia. Hak ni nama dia. Hak kalau bahagian budak-budak lahir, dia ada syaitan pergi kacau. Tu nama dia Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Dia kerja dia, tugas khas dia ganggu budak-budak baru lahir. Biar dia menangis. Nangis tak berhenti. Lah kali jumpa siapa? Jumpa Tok Bomoh. Dia nak tu lah. Biar pergi jumpa Tok Bomoh, minta tangkal dan sebagainya. Aku nak tu lah. Biar dia tak minta dengan Allah, dia minta dengan sama-sama makhluk. Tu tujuan dia. Dengan Bomoh pun tak edit juga. Lah kali apa dia? Pak mentua lah. Pak mentua ketuk pintu sahaja. Ahmad Al-Bab. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, itu Ummu Sibyan. Tapi hak kacau orang solat nama dia khinzib. Baik, Nabi kata bila dia kacau, fa iza ahsastahu, bila kamu merasakan dia mengganggu kamu, fata'awaz billah. Yang pertama, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah solat tu, kita tengah solat dia kacau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi kata, watfil ala yasarik, kamu ludah sebelah kiri, salasa, 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah artinya sampai keluar air liur. Hak ni cerita sama juga. Kalau dalam masjid tak boleh lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni cerita di luar masjid. Kalau dalam masjid, ludah di baju kita 3 kali, belah kiri. Belah kiri. Dalam poket boleh. Sebab tu poket buat belah kiri. Tak ada orang poket belah kanan. Pak Cik, baju poket belah mana? Kanan. Balik. Baju kiri je. Dia kata, faiza fa'altu, apabila aku buat macam Nabi suruh, baca a'udzubillah, ludah 3 kali sebelah kanan, kata dia, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara aku daripada gangguan syaitan. Tak main lah. Mana syaitan pun takut dengan ludah ni. Sebab tu kalau kita ludah manusia, Allah. Nah, kalau kita marah sangat sampai ludah orang ni, berat ni. Sebab yang boleh ludah ni setan lah. Nabi ajar kita ludah dalam solat tu. Tui 3 kali. Kita pergi ludah apa dia manusia. Allahu Rabbi. Ada orang pergi ludah makam Abu Bakar dengan Omar. Pergi Masjid Nabawi. Kan. Kemudian hak pertama dia selawat atas Nabi. Lepas tu makam Nabi. Langkah depan sikit, tui. Langkah depan kali, tui. Apa dia? Syiah. Benci dengan Abu Bakar As-Siddiq
dan juga benci dengan Sayyidina Ali sampai peringkat ludah. Jangan sampai buat gitu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka meludah ada hukum dia. Inilah agama. Agama ni mengajar kita daripada A sampai Z, daripada benda hak kecil sehinggalah sebesar-besarnya. Islam sempurna lengkap. Tu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam merupakan agama yang paling tinggi. Tidak ada agama lain yang boleh lebih tinggi daripada Islam. Baik, sampai peringkat ludah pun ada adab-adab. Habis yang keempat, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, masuk yang kelima. Yang kelima, bercekak pinggang. Ni tak ada lah kot. Solat Allahu Akbar. Ada pernah jumpa? Ada. Kalau ada memang daripada tanya rambutan dah. Tak ada. Tapi Yahudi mungkin ada. Jadi kalau kita buat hukum dia makruh, Nabi ajak dah letak tangan Allahu Akbar, letak sini. Pergelangan tangan kanan letak di pergelangan tangan kiri, atas sedikit daripada pusat, bawah sedikit daripada dada. Sini Nabi aja. Dia Allahu Akbar, ni dia. Makruh tak atas, makruh. Lepas terus tak apa. Allahu Akbar. Tu cerita lain. Ni cekak pinggang, tak ada. Kerana ditegah oleh hadis, maknanya bukan sekadar dalam solat, di luar pun tak boleh cekak pinggang ni. Menunjukkan atas kesombongan. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk syurga manusia yang ada di hati dia hanya sebesar biji sawi saja, ataupun lebih kecil daripada itu, atom. Sifat rasa sombong. Jadi orang cakap pinggang ni biasa orang sombong. Menunjukkan kesombongan. Tengok apa dia, Alibaba. Tengok Alibaba. Masa dia dapat duit banyak orang, one mas. Tengok dia balik rumah, selepas selesai dia tutup semua, dia tanam semua, dia belajar cara jalan. Tengok, jangan buat cekak pinggang, jangan. Dah lah malas cekak pinggang pula. Masa mana? Masa korban. Orang sembelih korban dia pi, tak tolong apa pun. Nak tolong pegang tali ke, nak tolong tarik lembu ke, tak ada pasal. Nak tolong lapah lembu ke, nak tolong potong daging, tak ada pasal. Pi cekak pinggang. Kemak. Pernah tengok? Ramai. Nak daging ya? Sekali daging balik. Ni haprak punya manusia. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan cekak pinggang lah. Dalam solat makruh, di luar solat pun sama. Sebab dia menunjukkan kesombongan. Dan kerana menyerupai orang takbur dan juga syaitan. Syaitan jenis cekak pinggang. Demikian juga ahli neraka. Bila bersenang lenang mereka berbuat demikian. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka makruh solat bercekak pinggang, dan juga waktu lain pun ditegah kita melakukannya sebab ada kesombongan, serupa dengan setan dan serupa dengan orang kafir. Yang keenam, merendahkan kepala dari belakang pada rukuk. Baik, bila kita rukuk, dia macam L. Dia macam L macam tu. Jadi dia punya daripada pinggang dia, belakang dia, kepala dia sama aras. Kita kena buat macam ni sikit. Baru dia tak lari kepala. Macam ni sikit. Kalau macam tu takut dia jatuh bawah. Budak-budak itu koleh kepala. Makruh. Maknanya Nabi bila dia rukuk, sahabat kata kalau kita letak bekas air di atas tubuh dia memang tak jatuh, sebab dia memang sama. Bila sama, sekali kepala-kepala sama. Kalau kepala kita buat bawah, ni tubuh, kepala gitu. Makruh. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, maka kena test lah, kena berlatih. Balik tengok cermin kali, suruh bila kita rukuk, kepala kita belah mana? Suruh anak kita ambil gambar. Kita rukuk Allah Akbar, ambil gambar. Tengok amal balik. Kepala bawah. Kepala jangan jatuh waktu rukuk, dia biasa sama aras dengan belakang kita. Makna kalau kita letak dia macam tu lah. Kalau kepala kita turun, badan kita sedikit turun, air akan pergi bawah, dia akan pergi depan. Pastikan tegak
masa kita rukuk kepala tegak. Jatuh bawah makruh, congek ni atas makruh. Rukuk Allahu Akbar gitu tengok. Angkat kepala ke atas makruh juga. Turun bawah makruh. Dia mau tegak macam tu. Tak boleh ke atas, tak boleh bawah. Dia kena lurus macam tu. Baik. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, dia banyak jenis lah solat. Biasanya hak nak jadi kepala turun bawah ni, dia pegang betis. Orang rukuk, Nabi rukuk, dua tapak tangan Nabi tu dia letak atas kepala lutut. Dia pergi letak di betis. Bila letak di betis, mesti dia akan turun depan. Mesti turun punya. Nah, sebab Allah cipta tangan kita memang standard macam tu dah. Letak di kepala lutut, dia akan sama. Letak bawah, maka kita akan ke bawah, dia akan jadi condong ke depan. Jangan letak di tangan, tapak tangan kita di betis. Yang pertama makruh kerana letak tangan di betis. Yang kedua makruh kerana depan jadi bawah. Itu dua kali makruh. Jangan buat. Nak dapat pahala banyak, kena jaga benda-benda macam ni. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bersolat ketika berasa hendak buang air besar, air kecil atau kentut. Maknanya kalau kita nak solat, ataupun sama ada sebelum solat ataupun sedang solat. Kalau sebelum solat kita selesailah. Kita rasa macam sakit perut, rasa macam nak kencing, rasa macam nak kentut, selesai dulu. Nak kencing, pergi tandas dulu. Nak berak, pergi tandas dulu. Nak kentut, pergi bilik, pergi tempat wuduk. Sebab bila kentut batal wuduk, memang kena ambil wuduk, memang kena pergi. Walaupun kita tak sempat solat jemaah. Bila dah qomat, elok dia habis qomat kita rasa tak sedap ni. Ni kalau gagah solat ni sampai rakaat kedua ni berterabur ni. Maka pergi Pergi tu duduk melengung, termenung. Nama dia rumah termenung. Dengan tulis tandas, tulis rumah termenung. Pak itu. Oh, kreatif. Orang pergi Masjid Bukhari, tandas depa dahsyat. Nama apa? Rumah termenung. Duduk termenung. Habis basuh berak, ambil wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Tak apa. Biar habis solat. Kita dapat dah pahala datang masjid tu. Sebab kita niat nak solat jemaah. Tapi ada gangguan. Jangan lawan. Nak berak, nak kencing, nak kentut. Jangan lawan. Lawan jadi naik bulu rumah. Allah cipta kita hebat. Bulu rumah boleh tegak. Bulu rumah ni halus. Tegak. Pacak. Hebat Allah. Manusia mana boleh buat. Cipta bulu rumah tak boleh. Nak bagi tegak pun tak boleh. Allah boleh buat. Kalau kita rasa nak berak, nak kencing, dia akan naik. Kehebatan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dalam solat pun takbir dah Allahu Akbar. Habis dah rukuk, masuk rakaat kedua dah, diri kiam, rasa mulai berhenti. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, jangan lawan. Nak kentut pun berhenti. Jangan lawan. Makruh. Makruh lawan kencing, makruh lawan kentut, makruh lawan berak. Sakit perut. Berhenti. Masalahnya saya ni imam. Imam janganlah. Imam jangan kena. Makmum tak buat lagi rasa keluar gitu jelah. Keluar tu sambil-sambil pegang hidung ini. Biar orang kata kita kentut. Imam fikir 2-3 kali tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Kalau rasa boleh tahan. Makruh lah. Tapi kalau rasa tak boleh, jangan. Ada satu tempat, ni orang cerita lah. Imam tu mula masa takbir tu rasa pelik dah. Allah, pelik lah. Dia tahan kentut. Jenis kentut besar ni, bukan kecil-kecil. Ada manusia kentutnya piu. Ada bunyi kelopong. Jenis tu. Kira kalau tidur jaga pong. Dia pelik, dia jadi geliat pelik lah imam. Sujud tak akhir. Allahu Akbar.
Bukan cerita lah. Jasah depan tu habis batal solat. Gelak. Gelak batal solat. Tak boleh tahan. Tu imam kentut besar. Terabu. Jangan. Tu imam jangan buat pasal dah. Kalau dia seorang batal tak apa. Habis hak depan tu. Gelak habis. Tak gelak kok mana bunyi macam buah tom. Habis batal. Solat mula kata imam. Jangan tahan. Kalau kentut besar. Nah, baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kecuali waktu tu tak ada. Makna kalau kita berhenti solat ataupun kita tak solat, nak bagi kentut dulu, nanti kita pergi ambil wuduk semula, nak solat habis ada 5 minit lah. Maka yang tu tak apalah. Nah, tahanlah ke mana boleh, jangan sampai dia kentut, baca rangka-rangka sudah. Yang tu tak apa. Tapi kalau masa masih panjang, maka jangan dilawan kentut, jangan dilawan kencing, jangan dilawan berak. Pergi selesaikan dulu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, walaupun bila kita pergi imam dah bagi salam, tak ada masalah. Yang penting kita dah datang masjid, niat kita nak jamaah, Allah dah bagi pahala dah. Solatlah seorang-seorang ataupun jadi masbuk kata tak ada masalah. Nah, baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Bersolat di hadapan makanan atau minuman yang diingininya. Kerana pada satu hadis hadis 51 kat bawah, la salata bi hadratit ta'am, rawahu Muslim min tariqil Qasim an Aisyah marfu'an. Hadis marfu' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Baik, disebutkan maksudnya tiada solat, jadi tidak sempurna solat. Tidak sempurna solat di hadapan makanan. Adakah kita solat depan makanan? Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak berlaku lah. Solat di hadapan makanan ni tidak berlaku. Kalau solat fardu ni, solat fardu 5 waktu ke, solat apa dia sunat ke, tak berlaku. Yang berlaku berkemungkinan akan berlaku pada solat hajat, mungkin. Nah, kita dijemput pergi sekolah, contoh anak kita ambil PT3 ke, anak kita ambil SPM ke, kita dijemput ke sekolah, solat dia buat pula di dewan sekolah. Bila buat dewan sekolah, kita solat, tapi di depan kita tu dapat dah letak siap-siap dah makanan hak ditempah tu daripada caterer tadi, sudah dibawa dan letak dah depan, di depan tu kita solat, sini makanan sini, bau dia boleh rasa. Nah, tu imam main teka-teki lah. Aku rasa biryani gam tu imam. Jengkrengnya tu bila kata dak nasi ayam, habis lah. Tak ada solat hajat malam tu, tak ada pahala apa-apa. Solat hajat bila tak ikhlas, tak dapat pahala hajat pun tak terkabul apa-apa. Dia kena ikhlas. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan letak depan. Bukan kata solat, tahlil pun sama, tahlil jangan letak depan. Kalau kau belah-belah kampung tu masa tahlil, masa tahlil betul-betul tahlil, apa dia tahlil? La ilaha illallah, tu tahlil. Sebelum tu wirid-wirid biasa ya. Nah, tu tahlil sebenarnya. La ilaha illallah. Imam pejam mata ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba buka, bau Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu. Duduk depan. Ini yang panggil tuan rumah tak reti bahasa. Nak jadi tuan rumah biarlah ada ilmu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, ataupun AJK sekolah tu tak reti. Jangan letak depan, tak kau belakang-belakang boleh tahan. Depan yang letak. Bila dah habis pula, ni saya pengalaman lah, tuan-tuan. Bila kita pergi rumah jemputan dan sebagainya, tuan rumah dia kena faham. Bila dia jemput ustaz, nah, dia jemput tok guru dia jemput YB ke, dia jemput sultan ke. Hak sultan memang tak apa lah. Tapi kalau ustaz dia jemput, kadang tu dia tak pesan pada budak-budak yang nak angkat makanan. Dulu jenis angkat idang, lah ni pakai buffet, tuan-tuan. Nah, bila dia angkat idang, budak-budak ni bila dia angkat, dia letak hak dekat dia dulu. Tok guru duduk tengah tu, hak baca tahlil tu lah. Budak-budak ni angkat, dia letak ni dulu. Mana? Letak ni dulu. Mereka ni makan dah. Tok guru tak boleh meleleh ni, tok guru. Dah baca doa panjang. Pok-pok ni amin je.
Boh mereka makan dulu. Tok guru meleleh. Tak ada adab. Lepas tu tuan rumah dah pesan, ni bila kamu nak angkat, hak pertama sekali hak kepala hidang, panggil kepala hidang, tuan khalifah, tok guru hak ada tu bagi depa dulu. Ada YB ada, YB dulu, pemimpin ada, bagi pemimpin dulu. Hak lain belakang-belakang lah. Tu adab nama dia. Ada tempat dia buat buffet. Lah ni buffet semua lah. Nah, buffet tu orang biasa-biasa sudah lah. Ustaz hang jemput, hang letak hidang atas meja. Ustaz tu pergi beratung sendiri. La ilaha illallah. Ustaz tu siapa? Aku. Tak boleh fikir geng-geng ni. Kita nak kata apa? Malah nak kata apa? Dia kata ustaz sila. Sila tu duduk. Sila. Allah kita ambil sendiri ni beratung. Bagi tidak ada ikram. Nah. Kena ada ikram lah kita jemput orang. Tak kira kepada hak kita jemput tu nama dia Raisul Majlis. Ada dia majlis kita jadi. Tak ada dia majlis malam tu karaoke ya. Tak jadi ya. Maka dia ketua majlis. Ra'i dia hidang atas meja, hak lain tak apa tapi buat hak tu guru letak meja jamu. Suruh tunggu sebelah habis tambah macam tu. Ni dak bos sendiri mo. La ilaha illallah. Adab semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang, lah kali habis terus tak ada adab. Sebab tu mengaji tak boleh. Ngaji ni 30 tahun dah, sejak dia umur 30 duk ikut ustaz tu, ustaz ni, ustaz ni. Tiap malam kuliah ikut 30 tahun dah, tak boleh ngaji hari. Sebab apa? Tak ada berkah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, lagi teruk kitab pun tak ada. Kuliah tiap malam, sini ada, tapi kitab tak ada. Kan nak boleh ilmu kat mana? Ilmu mendengar dan mencatat, menghafaz, baru dia ada ilmu. Kadang dengar gitu 50 tahun ngaji pun takkan jadi tok guru punya. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab apa? Adab tidak ada. Baik, jadi jaga adab-adab. Yang ke-9, bersolat di bilik mandi, di cerum bukit, di tengah jalan, tempat buang tahi dan tempat menyembah berhala. Hak ni Nabi sebut dalam hadis. Nah, di antara tempat-tempat yang makruh, kita tak buat lah. Tak ada kau orang solat dalam bilik ayat. Nah, tuan-tuan. Tapi kalau arak boleh jadi. Arak ni ya Allah. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Siapa yang hidup lama dengan arak dia faham. Dia nak banding dengan kita orang Melayu ni, memang kita ni kebanyakan kalau pergi jalan mana-mana bawa kain tu. Berhenti di R&R, saling kain. Seluar tu pun pakai je. Boleh dia pakai seluar tu, tapi tak boleh. Bagi dia macam tak boleh. Dia tukar kain. Tak apalah, bagus lah macam tu. Mana kita ada pakaian solat yang khas, kita tukar pakai. Tu Melayu. Arak janganlah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia tengah-tengah buat kerja, kalau azan, dia pergi macam tu lah. Nah, tak kira apa tangan minyak hitam ke apa, tak, dia pergi. Dia rajin pergi solat. Tapi di sisi kebersihan memang teruk lah. Sebab tu Nabi sebut tak boleh solat dalam tandas. Dia dalam tandas boleh entah, tak kira. Nah, kita tak berlaku, tuan-tuan. Kalau bangsa lain berkemungkinan berlaku, maka makruh solat dalam tandas, sebab dia ada kaitan dengan kencing berak. Takut ada kencing dan sebagainya yang terpercik di situ, najis. Jadi kita solat tempat najis tak boleh. Maka makruh solat dalam tandas, walaupun tandas hotel. Tandas hotel ni kan kalau hak cantik, hak 5 bintang ni, tandas dia tu boleh tidur dalam tu, cantik. Kita boleh solat dalam tu, tapi jangan solat. Makruh solat dalam tandas. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Di cerum bukit. Cerum bukit nak solat macam mana? Rukuk guling. Rukuk guling tu. Ada cerum gitu. Nak solat kau tu. Nak sujud atas apa? Jangan solat situ. Di tengah jalan. Mana tengah jalan, maksudnya tengah jalan ada kenderaan lalu lah. Kenderaan pula yang sekali-sekala. Kalau lebuh raya tu memang haram solat dah tu. Tak berhenti lalu lintas. Kita pergi solat nak mampus. Solat tengah jalan. Nah,
Ni jalan-jalan kampung sekali-sekala rung. Sekali-sekala rung kereta. Dia tak banyak sangat. Kita duk jalan pun 15 minit cium selesai sebuah. Jalan lagi 15 minit cium sebuah. Oi, bahaya ni, tak ada orang ni. Kok mana? Nung. Gulau. Hampir gulau. Lalu ke bukit. Oi, kalau malam-malam saya tak pergi dah. Nah, 15 minit jumpa sebutir kereta. 15 minit jumpa sebutir. Lepas pesan ustaz, malam-malam jangan lalulah situ. Nah, nanti orang gulau boleh tengok. Malam-malam jangan lalu situ. Sebab apa? Banyak duduk kena rompak. Dah lah naik bukit slow, kereta nak laju tak boleh. Dia mai sekat tengah jalan. Ada apa? Balik keluar dalam. Baik, tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati, maka jalan-jalan hak ada. Yang tak ada kereta tak apa. Jalan mapuh orang panggil. Jalan mati. Jalan tu betul-betul orang tak guna dah. Tak apalah tu. Kena faham lah. Jalan hak tak guna dah tak apa. Nah. Tapi jalan yang masih diguna jangan. Takut kenderaan lalu dia tak nampak, dia sapu kita-kita. Itu kata makruh. Tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi nak jalan tu jalan mati, hak memang mati. Tapi kalau jalan mati nama dia saja tak boleh. Tulis sembok tu jalan mati, nama dia, tapi jalan tu orang lalu. Tak boleh ke? Dia nak dia tu betul-betul mati, mana orang tak lalu dah, tak apa. Baik, tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian, tempat buang tahi. Kok mana? Tak buang tahi. Dan tempat menyembah berhala. Makna kalau tak ada tempat lain. Kita ni tak ada tempat lainnya, ada tempat-tempat macam ni, bolehlah solat. Dia tak haram, makruh. Nah, tapi kalau ada tempat lain, janganlah solat di tempat orang sembah berhala. Baik, nombor 10, bersolat pada tempat unta berkumpul atau di dalam kandang unta. Sama ada telah dirobohkan atau tidak. Jika telah dirobohkan, maka haruslah kita dialaskannya. Jika tidak, maka tidak sah solatnya. Sebab apa dia sebut unta? Dia tak sebut kandang lembu, tak sebut kandang kerbau. Sebab lembu kerbau tu memang dah najis, air kencing dia. Unta ni ada mazhab tidak najis. Pergi Mekah, nah, pergi ziarah apa dia tempat unta. Dia jual satu susu unta, satu lagi kencing unta. Hak warna kuning kencing, hak putih susu. Beli yang mana? Saya beli yang mana? Kencing atau susu? Mazhab Syafi'i haram, najis kencing unta. Hambali dah. Maknanya kalau dia solat di kandang unta, kena ayat kencing unta, tak apa, dia bukan najis. Mazhab tu. Tetapi kenapa disebut tak boleh? Sebab unta ni tempat berkumpulnya setan-setan. Setan suka kandang unta. Nah, bila kita solat situ mungkin akan banyak gangguan daripada dia. Maksud makruh solat di kandang unta. Baik, tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ke-11, bersolat di rumah ibadat Yahudi. Mana di kuil dia? Di rumah ibadat Kristian, di gereja dia, ataupun di kuil Sami, orang Buddha, maka dia makruh, tidak haram, makruh. Jadi kalau ada tempat lain, jangan solat di situ. Solatlah di tempat-tempat yang bukan rumah ibadat orang lain, takut jadi fitnah dalam agama. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, itu 11 yang disebut oleh Syekh. Kita ada banyak lagi lah, nak baca kitab lain lah. Di antaranya, masa kita sujud letak tangan gini. Tangan gini. Tangan kita kena angkat gitu, sujud. Kita letak gini. Makruh. Solat seorang diri di belakang saf, makruh. Baik. Jadi selesai itu dulu. Kita akan sambung minggu depan. Sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah solat. Kita akan bincang pula perkara sunat selepas solat. Sebelum solat dah, dalam solat dah, kita bincang pula minggu depan perkara sunat yang patut kita buat selepas kita menunaikan solat.